Halo, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam segmen Bukutopia. Pekan 8 Mei dan dah masuk pun hari ke-27 Ramadan. Jadi saya nak mengucapkan salam akhir Ramadan lah. Dan kita akan berjumpa dengan Syawal tak beberapa hari lagi. Nighttime dances, colored bills. Kalau ada bunyi bising-bising tu saya nak minta maaf lah, sebab kawasan rumah saya ni sebenarnya adalah dekat betul-betul tepi jalan, dekat dengan highway. So memang agak bising, tak boleh nak bantu kurangkan bunyi macam tu. Dan juga sekarang ni dekat hujung Ramadan, daripada awal Ramadan hari tu pun budak-budak dekat kawasan kejiranan saya ni dah main mercun. Memang kalau bunyi berdentam tu memang dah biasalah. So hari ni saya tak ada nak buat perkongsian apa-apa. Saya tak ada nak buat perkongsian buku ke ataupun perkongsian filem ke yang saya dah pernah tengok sebelum ni. Tapi saya nak berkongsi macam mana kisah hidup saya. Macam mana saya dibesarkan menjadi seorang yang suka kepada buku. Yang lebih suka membaca buku ni adalah macam mak saya dengan ayah saya. Saya nak ceritakanlah macam mana mak dengan ayah saya. Diorang memang seorang yang suka buku. Saya membesar dengan rumah yang penuh dengan buku. Boleh kata rumah saya tu macam perpustakaan. Setiap kali kawan saya datang dekat rumah saya, memang dia orang kata rumah saya adalah perpustakaan. So macam boleh kata perpustakaan yang tak jauh daripada rumah saya tu pun, rumah saya lebih banyak buku daripada perpustakaan tu. Okey. Dan memang banyak buku lah, sama ada komik ke, novel-novel, buku-buku agama, buku-buku sains, yang berkaitan macam lah buku bahasa Inggeris. So memang boleh kata rumah saya tu penuh dengan buku. Sentiasa ada buku ke mana pun kita orang pergi. Lepas tu saya akan beli lagi. Lepas tu adalah juga saya baca. Yang lain tu macam masih dalam bungkusan. Saya nak bercerita tentang satu pengalaman hidup saya daripada masa kecil, macam mana saya membesar sebagai seorang yang suka belajar. Saya jadi seorang yang suka belajar. Saya enjoy belajar. Tak maksudnya saya genius. Saya bukan seorang genius, tapi saya enjoy proses belajar tu. Saya rasa macam sampai sekarang pun saya rasa saya masih enjoy proses belajar. Masa tu saya baru umur dalam 5-6 tahun macam tu. Dan perpustakaan dekat tempat yang kami tinggal tu umumkan umumkan nak buat perlupusan buku dan memanggil orang ramai. Siapa-siapa yang berminat datang ambil buku-buku dorang yang nak dilupuskan tu. Dan ayah saya pergi ke perpustakaan tu mengambil satu set ensiklopedia. Dia ensiklopedia tu dijilidkan mengikut topik dia. Dalam ensiklopedia tu dia ada topik, dia ada jilid yang berceritakan tentang haiwan saja. Haiwan tu pula terbahagi banyak jenis lah. Ada yang jilid reptilia, jilid mamalia, jilid burung, apa lagi Lepas tu tumbuhan pun dia ada satu jilid tumbuhan, ada satu jilid perkembangan sains dan teknologi, ada satu jilid pasal negara. Dalam jilid pasal negara tu dia ada banyaklah tajuk-tajuk dia kan, berkaitan dengan setiap negara tu dia ceritakan macam mana etnik dekat dalam negara tu, dan dia punya budaya dia, pemakaian dia. Memang seronok lah baca ensiklopedia tu. So macam masa saya kecil, saya macam, sebab kita orang macam berpindah-pindah, sebab ayah ikut kerja ayah lah kan, kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat. So saya tak ada kawan rapat masa tu. Saya tak ada kawan yang betul-betul saya boleh bina persahabatan yang rapat, sebab kita orang sentiasa berpindah-pindah. Jadi akan sentiasa jumpa orang baru. So masa tu memang saya membesar dengan buku lah jadi teman saya masa tu. So memang saya enjoy, memang saya banyak luang masa untuk baca buku-buku tu. Tapi memang best lah, sebab buku-buku tu walaupun dia dah agak outdated, dia dah agak macam ketinggalan zaman juga. Yang saya masih ingat lagi, dalam buku tu dia ada cerita pasal Yugoslavia, dan dia tak ada cerita
tak diceritakan tentang kejatuhan Yugoslavia masa tu. So dan bila saya dah besar baru saya tahu yang Bosnia macam mana perang Bosnia tu boleh berlaku disebabkan kejatuhan Yugoslavia. So dan negara-negara yang sisa-sisa Yugoslavia tu adalah macam Croatia, Serbia, Bosnia Herzegovina. So bila dah besar barulah saya tahu itu adalah negara-negara serpihan dari kejatuhan Yugoslavia. So memang sebenarnya banyaklah informasi. Saya membesar dengan informasi yang banyak, pengetahuan yang banyak lah. Memang kita terlampau banyak sebab itu kan ensiklopedia kan. So memang dia cerita segala benda dekat dalam dunia ni. Okay. Ada juga ensiklopedia pasal pemikir-pemikir dekat dunia. So memang boleh kata saya dapat tahu benda-benda tu daripada masa saya kecil lagi. So daripada situ saya membina minat, enjoy belajar. So macam saya membina minat macam suka nak tahu perkara baru macam itulah. Dan saya rasa itu adalah sebab ayah saya sendiri dan mak saya sendiri adalah seorang yang suka membaca buku. So habit tu turun menurun kepada anak-anak dia. Bagi saya, kalau mak ayah, sebab macam saya banyak jumpa soalan-soalan dekat internet kan, macam mana mak ayah nak membina sikap suka belajar dalam diri anak-anak tu. Bagi saya mak ayah lah yang paling utama untuk memupuk sifat suka membaca, suka belajar. So mak ayah tu memainkan peranan penting, sebab kalau mak ayah tak buat, anak-anak nak ikut siapa kan, betul tak? Dan juga mak ayah pun macam perlulah macam tunjukkan dekat anak yang dia suka membaca, dia enjoy membaca. Sebabnya bila anak tengok, anak akan automatik ikut sikap mak ayah. Selain sikap mak ayah yang suka yang memupuk minat anak membaca dan belajar ni, yang lain adalah menyediakan at least lah perpustakaan kecil, mini perpustakaan dekat rumah. Tak payahlah macam dekat rumah saya kan, rumah saya penuh dengan buku. Lepas tu, walaupun mak ayah ni macam tak tahu apa yang anak-anak ni belajar, sekurang-kurangnya ambil tahu. Dan kalau boleh, contoh kan mak saya, walaupun dia tak tahu pun apa yang saya belajar tu, maksudnya kalau setakat macam tambah tolak bahagi, darab semua tu dia boleh lah. Tapi untuk yang benda-benda yang lagi tinggi, dia tak boleh pun. Maksudnya dia tak faham pun benda tu apa kan. Mak saya tak faham pun benda tu apa. Tapi dia sentiasa macam ingatkan saya, dah siapkan ke kerja sekolah macam tu, hari ni cikgu bagi kerja sekolah apa, macam tu kan. Lagi memang secara tak langsung anak-anak ni akan tahulah, oh mak ayah aku ni ambil tahu pasal aku, care pasal aku. Contohnya macam mak saya, walaupun dia tak tahu pun pasal saja yang saya belajar tu, tapi dia selalu teman saya untuk siapkan kerja sekolah saya, sambil-sambil dia buat kerja dia lah, dia menjahit lah apa kan. So itulah. So ada 3 perkara kat sini. 1, mak ayah kena tunjuk teladan. Yang kedua, sediakan at least mini perpustakaan dengan buku yang pelbagai. Contohnya dekat rumah saya ada ensiklopedia tu, ada buku-buku agama, ada komik, ada novel-novel, okey, ada buku-buku bahasa Inggeris, ada buku-buku contoh macam Reader's Digest. Abang saya pernah langgan Reader's Digest tu, saya tak tahu kenapa dia langgan. Okey. Tapi bagi saya menarik lah bila dia langgan Reader's Digest tu, at least saya dapat tahu perkataan bahasa Inggeris yang saya tak pernah tahu pun sebelum ni. Ada buku-buku grammar bahasa Inggeris, buku-buku grammar bahasa Arab macam tu. So selain daripada saya develop suka membaca, suka belajar, ada satu lagi habit, saya sangat suka belajar bahasa. Tapi setakat ni saya boleh dapat basic bahasa Arab, bahasa Inggeris. Saya pernah belajar bahasa-bahasa lain. Bahasa Cina saya rasa paling susah untuk saya belajar, bahasa Mandarin lah. Saya tak tahu kenapa sampai sekarang saya tak boleh. Dah terlari pula tajuk. Okey.
sikap mak ayah untuk memupuk anak-anak ni suka membaca. Sediakan mini perpustakaan dekat rumah. Yang ketiga adalah sentiasa ambil tahu. Saya je cikgu bagi sekolah apa ada benda tak, ada tak yang mak boleh tolong ni kan, tolong ajar macam tu. Tapi macam just ambil tahu je lah. Okey tak, boleh buat tak, macam tu kan. So kalau kita tahu, kita ajar lah. Tapi kalau kita tak tahu, boleh teman dia je ke sambil dia nak siapkan kerja sekolah dia tu, macam tu lah. So bagi saya itu 3 perkara yang mak ayah boleh sediakan, mak ayah boleh bagi dekat anak-anak diorang untuk memupuk sikap suka membaca dan juga sikap suka belajar. Okey, macam tu je. Okey, sekian untuk hari ini. Dengar tak tadi ada dua ada bunyi macam lagi macam tu lah cerita je. So yang tu saja untuk hari ini. Saya nak menyuruh orang ramai supaya patuhi SOP. Jangan pergi tempat sesak, jangan pergi tempat yang tempat sesak satu, sentiasa pakai mask, pakai hand sanitizer. Saya memang tak ada buat kesian apa-apa pun. Saya nak cerita je lah kenapa saya develop habit macam tu. Dan ya, memang mak ayah mainkan peranan penting. Okey, itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jangan lupa subscribe channel saya. Subscribe, like and share.